Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu seramai 1,715 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk kita mengelakkan rasa mengantuk lepas makan. Saya rasa tajuk yang saya nak sampaikan pada malam ini sebenarnya adalah salah satu soalan yang kerap ditanya juga sejak beberapa hari ini, dan saya rasa macam why not kalau katakan saya cerita pasal benda ni supaya kita akan faham dan tahu macam mana caranya untuk kita kekal rasa aktif selepas kita makan. Kita tak rasa mengantuk, dan lepas makan tu kita tak rasa nak tidur dan terus mengelepek dekat katil lalu tidur sepanjang gitu kan. So kita tak nak macam tu, sebab bila kita tidur lepas makan, apa yang akan berlaku kepada diri kita adalah kita mungkin akan dapat masalah macam susah nak menghadam makanan, mungkin juga kita akan ada masalah seperti macam susah nak melawas dan sebagainya. So that's why kita nak cuba mengelakkan daripada benda ni berlaku, dan kita tak nak benda ni berlarutan sampai ke tahap yang sampai kita susah pula tu nak turunkan berat badan. Yang paling merisaukan bila dah jadi kebiasaan. Dan sebenarnya masalah ini kita boleh kawal Kita boleh kawal terutamanya bila kita cuba nak turunkan berat badan. Dia semua adalah berkait rapat dengan apa tahu? Dia semua berkait rapat dengan kita punya corak pemakanan kita. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, sekejap. Apa khabar? Hai, apa khabar tu yang baru join Facebook Live kita? Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Okey. Apa khabar Puan Aminah? Siapa tu dekat situ? Boleh tak komen sikit? Hai Puan Anangle, Puan Ajiah Arif, apa khabar semua yang ada dekat sini? Okey, boleh tak saya nak share satu benda dulu? Boleh tak saya nak share sekejap? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Selamat malam Puan Anangle, apa khabar? Okey, macam ni. Bila kita nak turunkan berat badan, kita kena faham, kita kena ada satu tahap nama dia energy balance. Apakah maksud energy balance? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan tolong jangan lupa untuk share Facebook Live ni. Sebab penting, apa yang saya nak sampaikan pada malam ni adalah satu benda yang kita akan faham nanti, yang sebenarnya bila kita tak faham tentang konsep energy balance tu, insya-Allah susah sikit kita nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Hasiah. Apa khabar Puan Hasiah? Sihat ke? Alright. Macam ni, maksud energy balance tu macam ni Let's say apa yang kita makan dan apa yang kita gunakan sebagai tenaga, sepatutnya kita kena tahu pengambilan makanan kita tu mencukupi untuk kita punya tenaga yang kita buat seharian. Kalau katakan apa yang kita makan, dia menyebabkan kita punya tenaga tu macam down. Kita rasa macam nak tidur, kita rasa macam nak rehat sepanjang hari ataupun pada spesifik waktu, terutamanya pada waktu petang selepas jam 3. Waktu tu kita rasa macam nak tidur contohnya, itu kita punya energy balance tak berapa cantik. Siapa sini faham? Energy balance adalah salah satu kunci utama macam mana sebenarnya kita boleh turunkan berat badan dengan baik. That's why dalam Batai Fitness, macam mana kita bantu student kita supaya mereka dapat rasa kekal bertenaga adalah apa tahu? Adalah apabila mereka follow meal plan kita dan mereka rasa kekal bertenaga daripada jam pagi sampailah ke malam. Bila dah waktu malam tu, waktu tu lah rasa macam dia nak tidur kau-kau punya. Siapa sini faham? Okay, saya nak explain Cara pertama, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Okay, jangan risau, ini adalah live, bukannya recorded live. So, kita boleh berkomen-komen. Saya boleh baca komen masing-masing dan saya boleh tahu siapa dekat. Hai Puan Rositah Mahidin. Hai Puan Ajiah Arif. Apa khabar? Terima kasih Puan Aminah yang komen faham. Saya nampak siapa yang dekat sini. Saya nak letak sini bagi cantik sikit saya punya ni. Alright. So, kan. Ready? Yang pertama okay, nombor 1. Macam mana caranya untuk kita mengelakkan rasa mengantuk selepas makan? Cara nombor 1 adalah kita kena makan sedikit-sedikit tetapi kerap.
itu akan membantu kita terbaik punya. Boleh faham tak? Membantu kita untuk kita rasa macam bertenaga. Bagi kita rasa macam dia bagi kita dapat kawal rasa lapar kita. So, ramai orang sebenarnya bila diorang makan terlalu banyak sangat dalam keadaan diorang tengah lapar, sudah makan banyak sangat, menyebabkan diorang rasa mengantuk. Saya nak bagi contoh. Siapa sih nak contoh? Boleh tak komen saya nak contoh? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak contoh ni? Contoh dia macam mana tahu? Macam selepas kita berpuasa, waktu kita berbuka puasa tu, kan kita dah lama tak makan. Daripada waktu subuh tu last kali kita makan, ataupun mungkin dalam 20 minit, 10 minit sebelum subuh tu kita dah tak makan dah. Okey, dan kita makan semula pada waktu maghrib. Contoh. Dan pada dalam duration waktu tu kita lapar, dan bila lapar tu kita makan kau-kau punya banyak pada waktu berbuka puasa tu. Apa yang berlaku kepada kita? Selepas kita berbuka puasa, kita akan duduk terbongkang kat depan sofa, depan TV, dan mata kita dah mula rasa berat. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Terima kasih Puan Anangle. Terima kasih Puan Anangle sebabkan dah share Facebook Live ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okey. So, itulah yang pertama. Kenapa kita rasa macam tu? Disebabkan kita terpaksa menggunakan tenaga yang ada dalam badan kita sebelum kita berbuka puasa tu untuk mencernakan makanan. Dan makanan yang kita nak makan tu adalah makanan yang agak ni sikit. Agak tinggi sikit kan? Boleh faham tak? Boleh faham ke? So, itu adalah benda yang pertama lah yang berlaku. Now, seterusnya. Okay, boleh faham ke? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Okay. Itulah yang sebab pertama. Cara dia adalah kita makan sedikit-sedikit tapi makan dengan kerap. So macam mana pula kalau kata kita berpuasa? Kalau berpuasa bukan kita boleh makan kerap, kan tak boleh makan pada waktu puasa. Jawapan dia adalah kita lepas kita berbuka puasa, waktu kita berbuka puasa tu, kita makan dulu sedikit makanan. Terima kasih Puan Ajiah yang dah share Facebook Live ni. Kita makan sedikit makanan, contohnya kita jamah kurma, jamah kuih, minum air yang manis, contohnya selepas kita berbuka, selepas dengar azan maghrib tu. Boleh faham tak? Kita jadikan kita makan makanan yang macam ringan, bukan ringan, makan yang berfiber tinggi tapi dia punya GI dia tinggi macam kurma tu. Dia boleh bagi kita sedikit tenaga untuk kita solat maghrib dan bagi kita rest kejap. Lepas dah azan, makan kurma, lepas tu kita akan solat maghrib, lepas tu barulah kita menteka darah apa benda yang ada kat atas meja tu. Itu kalau puasa. Kalau yang tak puasa kan, especially macam mungkin kita ada hari-hari tu kita tak puasa dan sebenarnya pula kita mungkin kurang makan. Kenapa kita kurang makan? Sebab kita nak berdiet, kononnya nak berdiet so kurang makan katanya. So apa yang sepatutnya dibuat adalah dia kena makan sikit tapi dengan kerap. Bukan makan jarang tapi sekali makan tu macam menteka darah. Siapa faham kat sini? So, itu yang berlaku kepada ramai orang yang silapnya. Bila mereka buat diet macam tu, dia akan menyebabkan mereka rasa badan diorang lemau gila. Badan diorang lemau gila, lalu menyebabkan mereka mungkin akan ada masalah seperti masalah pembuangan, rasa mengantuk pada certain waktu yang tertentu, terutamanya pada jam 3, 4, 5 petang macam tu diorang rasa mengantuk. Diorang tak boleh nak bersenam sangat, mereka tak boleh nak berfikir. Kadang-kadang mereka akan craving benda-benda manis, macam nak makan benda-benda manis. Macam bila tengok je orang jual karipap tiba-tiba terliur. Siapa sini faham? Itu antaranya yang saya nak sampaikan dekat sini. Sebenarnya kalau kita nak turunkan berat badan, of course dia kena ada ilmu lah. Dia tak boleh macam suka hati je apa yang kita nak buat. So dekat sini saya nak tanya, siapa kat sini yang rasa apa yang kita nak share ni, apa yang kita share ni membantu? Boleh tak komen? Kalau boleh kan, kalau boleh lah boleh tak kita macam berinteraksi, berinteraksi macam Puan Anangle komen faham, macam Puan Aliyah Arif komen saya dah share, macam Puan Puan Aminah komen, semua kan. Boleh tak kita berinteraksi macam tu, barulah syok kita buat live. Okay, so saya nak kalau boleh cuba kita berinteraksi sikit. Terima kasih Puan Aminah yang komen membantu. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Selamat malam. Boleh tak komen? Saya nak macam ni, saya nak berkenalan dengan you all, boleh tak? Boleh tak komen you all daripada mana? Kak Lin saya tahu daripada Johor, Puan Aminah daripada Kedah, Puan Anangle daripada Miri. Boleh tak komen daripada mana masing-masing ni?
Kalau boleh kita nak berinteraksi, nak berborak-borak kan. Sebab saya nak bagi tahu, alhamdulillah sehingga ke hari ni kita dah bantu seramai 1714 orang. Dan kita nak target bantu seramai 8,000 orang pada tahun ini untuk turunkan berat badan tanpa produk. The reason kenapa korang berada dalam Facebook Live ni besar kemungkinan sebabkan kita semua cuba nak turunkan berat badan. Mungkin kita dah cuba macam-macam cara nak kurus tapi belum berjaya lagi. Mungkin juga kita dah berbelanja kepada banyak gila produk kurus tetapi tak mendatangkan hasil. Duit terbang melayang-layang tapi lemak tu tak melayang-layang. Siapa sini faham? So that's why saya nak berkenalan dengan you all yang ada dekat sini. Boleh tak komen sikit siapa yang dekat sini, macam Puan Maziah Yah, Puan Ajiah Arif, boleh tak komen? Kan? Saya daripada Taiping. Puan Ajiah Arif daripada Taiping. Okay. Saya belajar kat Kuala Kangsar dulu masa saya form 1, form 3. Sekolah apa tau? Madrasah Idrisiah. Kan? Bapak saya nak saya jadi ustaz tapi saya tak sanggup jadi ustaz. Saya jadi instead of saya pakai kepiah, saya pakai cap terbalik dan saya juga share juga tentang ilmu kurus. Sama juga kan? Sama tak? Boleh tak komen sikit? Terima kasih Puan Ajiah. Hai Tuan Latif Ramli. Boleh tak komen yang ada dekat sini daripada mana masing-masing? Puan Danish Dafira, siapa tu, Puan Rucita Panon, boleh tak komen daripada mana? Akak daripada Muar, Kak Lin daripada Muar. Okey, terima kasih Kak Lin komen. Alright. So, saya asal daripada Ipoh, Perak, Darussulan. Salam Coach Munah Mun. Kita orang Sarawak. Kamek orang Kajang. Kamek lahir di Ipoh. Kamek one day naik belon pergi Sarawak, stay 3 tahun. Bolehlah cakap Sarawak sikit-sikit. Dulu fasih tapi sekarang dah tak fasih sangat sebab kan tak ada geng Sarawak kat sini. So, boleh tak komen sikit lagi? Boleh tak komen lagi daripada mana semua kan? Sebab kalau boleh, macam Puan Munah Mun daripada Sarawak, Puan Angle pun daripada Sarawak juga. Tapi seorang dekat Kuching, seorang lagi dekat Miri. Jauh dalam 12 ke 13 jam travel naik kereta. Melalui perjalanan yang penuh kematu bontot. Saya pernah accident 3 kali daripada Kuching nak ke kawalan sana lah. Dekat Mukah sekali, dekat mana tah, dekat Lubuk Hantu 2 kali situ. Katanya Lubuk Hantu tu tempat jin bertendang, saya pun tak tahu. Tapi saya accident 2 kali dekat situ, dekat tempat yang almost sama. Okey, itu berborak-borak lah Gini saya yakin ramai dekat sini cuba nak turunkan berat badan. Betul tak? Ramai kat sini yang kenal mereka yang struggle nak turunkan berat badan. Saya nak macam ni kalau boleh, bila nak pergi Sarawak pergi coach, kami pun saya tahu PKP ni macam tak sudah-sudah je. Tanya kepada coronavirus. Tanya kepada orang Selangor. Kenapa orang Selangor punya COVID-19 punya kes paling tinggi sekali dekat Malaysia? Sedih. Saya nak tengok je berapa kes hari ni. Berapa kes hari ni. Saya macam rasanya hari ni macam dah melampau punya tinggi je. Saya tengok je berapa kes hari ni. Boleh tak komen? Tahu tak berapa kes hari ni? Mana daripada siapa? Daripada KKM CPRC. Hari ni kes adalah seramai macam 20,000 lagi je. Bukan 20,889 dan orang Selangor paling ramai sekali lah 8,729, KL second 2,483, Perak 624. Siapa orang Perak kat sini? Ni Puan siapa tu? Puan Ajiah Arif Taiping, Perak. Puan Johor. Johor berapa Johor? Johor itulah tu. Johor mana Johor? Johor 1,275. Sarawak 652. Tengok Sarawak tempatnya besar sekalipun, penduduk dia lebih kurang sama Kuala Lumpur pun, sikit je kes. Itulah tu. Orang KL ni kerja macam cari durian. Nasib baik saya tak makan durian tau. Saya tak suka makan durian. Okey. Tapi itulah dia. Pendek kata, yelah, kita sekarang ni kita nak menjaga kesihatan. Kadang-kadang kita ni gedik, tak tidur diam kat rumah. So that's why kita macam susah sikit. Terutamanya orang Selangor. Banyak sangat. 19k lebih. Oh bukan, hari ni punya kes yang saya dapat daripada KKM ni, hari ni pada 6 hari bulan 8. Oh semalam punya kes. Of course lah semalam punya kes. Pada jam 12.30 hari ni saya dapat sebanyak berapa? 20,000.
Okay, 20,000 saya dapat ni. Oh, ni tadi semalam Hari ni punya bila? Hari ni punya 19,000, betul. 19,257. Kurang sikit. Kurang 1,600. Alhamdulillah. Kurang dah juga. Puan Hasiah Bujang Sani daripada mana? Boleh tak komen sikit? Saya nak berborak-borak. Puan Hasiah Bujang Sani asal daripada mana? Duduk mana? Saya rasa macam saya tak nak buat live sangatlah hari ni. Saya macam nak berborak-borak je lah. Tak ada. Dah hilang idea nak cakap apa kan? Okay. So, itulah dia macam dekat Selangor. Nak tahu tak kenapa? Saya pun perasan. Nak tahu tak kenapa Selangor antara kes paling tinggi sekali dekat Malaysia. Nak tahu tak Selangor dengan KL kenapa? Puan Hasiah Bujang Sani pun orang Sarawak juga. Oh, kena ramai benar orang Sarawak dek. Ada 3 orang Sarawak kat sini. Puan Hasiah, siapa lagi? Puan Munah Mun dengan Puan Enengel. Puan Hasiah, Sarawak dekat mana? Sarawak sini. Gitu kan. Betul tak saya punya idram al-runah dia? Okey. Kenapa Selangor dengan KL kes paling tinggi sekali? Sebab beberapa bulan lepas, 2 bulan lepas sebenarnya memang kerap diorang menjalankan PCR. Kucing juga PCR test untuk check kita punya COVID-19 punya kes. Of course, bila lagi ramai orang datang untuk buat check secara percuma ni, lagi ramai lah orang kantoi kan. So bila kantoi itulah kes dia meningkat. Sebab saya pun salah seorang juga yang pergi ke buat PCR test secara percuma tu, nak merasa macam mana rasa kena jolok lubang hidung dengan batang putih tu. Macam mana rasa je. Memang menggelikan lah hidung saya. Tapi of course dalam orang yang pergi kat sana tu, pastinya akan ada orang yang terkantoi. Dan saya dapat juga dia punya, saya negatif alhamdulillah. Tetapi saya dapat saya punya MySejahtera tu dia beritahu kontak casual, lepas tu tidak bergejala. So saya dapat, sebabkan saya berada dekat tempat yang sama dengan orang yang kantoi COVID-19. Kantoi positif lah. Puan Hasiah Bujang Sani boleh geng dengan Puan Munah Mun yang ada dekat sini juga tadi. Dia pada Puan Munah Mun kat mana saya lupa. Dekat bukan kat Petanak tu saya duduk sebelum. Dekat mana? Dekat mana Puan Munah? Boleh tak komen sikit? Puan Hasiah Bujang Sani kucing dekat mana? Boleh tak spesifik dekat mana? Dekat Putrajaya? Dekat mana? Dekat Pending? Dekat mana? So itulah dianya kan. Kenapa berbalik tajuk pada asal? Kenapa caranya untuk kita dapat kawal kita punya rasa mengantuk lepas makan? Nombor 1 adalah dengan cara makan sikit tapi makan dengan kerap. Nombor 2, jangan makan terlampau banyak. Oh, tak buat menghala ke airport city tu. Okey. Apa tu? Apa tadi tu? Nombor 2, jangan makan terlalu banyak sangat makanan-makanan yang susah nak dihadam. Contoh, kita tak digalakkan untuk makan nasi. Kami kucing kat Kota Samarahan. Kota Samarahan, Labuan Jaya, kucing. Puan Enengel dekat Miri. Saya pun duduk kat kucing juga dulu. Duduk dekat dengan jalan Petanak, tak jauh dengan pasar Petanak. Gitu kan. Sambung semula. Jangan makan banyak sangat makanan yang susah nak dihadam bahan-bahan dia. Waalaikumsalam Puan Samsuriwati. Puan Samsuriwati, terima kasih sebabkan join. Kita sebenarnya tak ada plan pun nak share konten live pada hari ni. Saya nak berborak-borak je. Puan Samsuriwati pun orang Perak juga. Sama juga dengan Puan siapa tadi? Puan Hajiah. Puan Hajiah Arif. Hai Puan Suryani AB, apa khabar? Lama tak nampak Puan Suryani AB dalam Facebook live saya. Ada lagi ke? Saya pun tak tahu lagi tidak ni. Alright. So, saya nak buat kita buat jejak kasih ya. Saya kat Lumut. Lumut. Saya dekat Ipoh asal dekat Ipoh. Asal dekat Ipoh, kat Kampung Manjoi, Ipoh, Perak. Saya lahir kat situ. Saya born and bred dekat situ, kemudian transfer pergi ke KL, lepas tu transfer pergi ke Sarawak, lepas tu transfer pergi ke Australia, lepas tu balik ke Malaysia, duduk sini diam-diam, lepas tu balik ke Australia balik dan balik sini balik. Itulah kerja saya dulu. Okey,
Terima kasih Puan Samsriwati. Saya rasa segan pula bila Samsriwati tag mereka-mereka ni. Tiba-tiba saya tak share sangat, saya berborak aja. Tapi terima kasih Puan Samsriwati sebabkan tag mereka yang mungkin akan dapat manfaat daripada hasil borak-borak kita ni. Okay, so right. Hai Puan Nurmila Ahmad, apa khabar? Acik Ros, apa khabar Acik Ros? Right, kita borak-borak je hari ni. Acik Ros, apa khabar? Salam. Okay, apa tu? Saya nak bagi tahu tadi ada satu event kita buat, nama dia Zero to Slim Fit, dah habis dah pun. Total pendaftaran adalah seramai 50 lebih orang. Waalaikumsalam Puan Nurmila Ahmad, apa khabar? Waalaikumsalam. Okay. So total pendaftaran adalah seramai 50 lebih orang sebenarnya. Tapi biasalah yang turn up biasanya separuh. Separuh tu adalah seramai 20 lebih orang. Hampir 25 orang macam tu. So apa saya share tadi, nak tahu tak apa yang saya share dalam Zero to Slim Fit? Saya share 3 kunci macam mana kita dapat turunkan berat badan tanpa produk, supaya kita akan lebih menguasai cara kurus ni dan kita tidak lagi tersangkut daripada melakukan sebarang kerja-kerja yang akan mendatangkan masalah. Sihat coach, cuma badan lemah sikit sebab dah seminggu tak pergi jogging. Tu ya Allah, betul ke ketinggalan? Ketinggalan apa terlepas apa tu? Zero to Slim Fit tak ada, benda yang sama je saya share pun Puan Samsriwati, jangan risau lah. Okay, so maksud saya apa tadi? Zero to Slim Fit ni kenapa kita buat? Sebabkan kita nak meramaikan lagi orang yang kita nak bantu. Okay, saya perasan dengan buat Zero to Slim Fit ni ramai orang yang join pada satu masa. Sebabkan dia free, dia percuma. Sebenarnya kalau ikutkan nilai apa yang saya share dengan apa setup yang kita buat, adalah nilai dia adalah nilai dia adalah RM199, tapi disebabkan PKP ni orang ramai ada masalah bendera putih dan sebagainya. Jadi saya buat benda ni secara percuma. Saya spend masa hampir 2 jam bersama dengan mereka yang committed nak turunkan berat badan. Saya share macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk dengan menguasai 3 kunci besar untuk kita turunkan berat badan. Saya tak tahu siapa yang kat sini yang ada dekat dalam Zero to Slim Fit tadi, petang tadi. Boleh tak komen ada? Ke tak ada kat sini Saya rasa diorang semua akan join semua esok. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Okay, saya rasa kan saya nak letak sesuatu lah dekat dalam saya punya ni. Okay, saya nak letak sesuatu dekat sini. Kan. Saya nak letak link Telegram. Nak kurus sihat cepat. Nak kurus sihat cepat. Itu Zas. Okay, saya nak bagi line sangkut okay, tak apa. Saya nak bagi tahu ni. Let's say kalau katakan, boleh tak saya nak tanya dulu, siapa kat sini yang sebenarnya sangat gila committed nak turunkan berat badan? Boleh tak komen saya committed? Sini line sangkut. Saya ada, Puan Hasia tadi. Okay, alhamdulillah. Puan Hasia, boleh tak komen kejap macam mana Zero to Slim Fit tadi? Boleh tak komen sikit? Okey ke, tak okey ke, tak join ke, tak faham ke, tak faham sebiji sepatah haram pun. Mungkin saya kena buat Zero to Slim Fit dengan versi Sarawak. Coach nak tanya, kalau lepas vaksin, boleh tak jogging esok pagi? Akak vaksin petang tadi. Jawapan saya, cuba elakkan Kak Lin. Cuba elakkan. Kenapa? Nombor 1, lepas vaksin, kita punya antibody kita lemah sikit. Saya committed. Okay, saya faham. Saya pun doakan Puan Aminah dapat stay committed dan dapat turunkan berat badan dan capai berat badan yang diinginkan. Berbalik semula tadi, saya tak galakkan untuk dah vaksin tu pergi jogging. Duduk je rumah. Sebabkan apa? Sebab kita punya antibody semakin menurun pada waktu tu. Kita punya antibody menurun pada waktu tu, dan kalau kita duduk kat luar dalam keadaan antibody kita rendah, besar kemungkinan kalau kita tak dapat masalah COVID-19 pun, na'udzubillah min zalik, kita mungkin akan dapat macam sesema ke, demam ke. Kita tak nak macam tu. Okay, saya galakkan untuk just stay kat rumah. Kalau perasan, sejak saya dapat vaksin yang pertama sampailah sekarang, saya dapat vaksin yang pertama pada 7 hari bulan 7 2021. Sampailah 7 hari bulan 8 2021. Kalau perasan, saya tak buat live dekat luar. Kalau buat live kat luar pun dalam kereta. Saya tak juga buat live exercise pun.
Kenapa? Sebab saya takut kalau ada masalah yang berkenaan dengan katanya yang varian terbaru ni dia boleh infect kita through airborne. Kan, through airborne dia boleh infect kita dan kita tak nak. Alhamdulillah puan saya kata banyak ilmu yang dapat tadi, alhamdulillah. So anak kayung demam vaksin pagi tadi, itulah dia kan. Memang kita punya antibody kita menurun sikit pada waktu lepas dapat vaksin ni. So that's why kita stay je kat rumah. Tak perlu nak ke mana-mana. That's why saya nak bagi tahu ni. Let's say siapa kat sini yang dia rasa dia nak dapatkan lebih banyak info macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan mudah. Siapa kat sini yang nak? Yang dia tak nak ketinggalan daripada apa-apa yang kita buat lagi, event yang kita buat macam ala-ala Zero to Slim Fit ke. Mungkin one day kalau katakan kita nak buat nak buat mega live ke, okey, kita tak nak terlepas, okey. Nak okey, alhamdulillah. Saya cadangkan untuk join Telegram channel yang saya letak kat pin komen tu sebab besok saya akan post berkenaan dengan hari ni saya akan post berkenaan dengan satu benda yang berkaitan dengan tanya coach. Hashtag tanya coach. Saya akan buat macam ni. Saya akan buat secara mingguan. Macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan menjawab soalan. Kita semua nak turunkan berat badan. Seramai yakin semua nak turunkan berat badan. Semua committed. Saya yakin juga mesti ada yang macam tak berapa faham, tak tahu nak buat macam mana. Dan that's why kita buat hashtag tanya coach sesi Q&A bersama dengan saya pada hari esok jam 9 malam. Supaya saya akan dapat menjawab semua soalan-soalan yang ditujukan kepada saya. Dan saya akan jawab soalan tu daripada mereka yang bertanya soalan dekat dalam Telegram channel kita dulu. Saya yakin ramai juga orang akan bertanya soalan dalam kita punya Facebook Live. Tapi saya akan dulukan mereka yang ada dalam Telegram channel kita. Kan? So that's why boleh klik dekat pin komen tu, join Telegram channel kita. Okay. Kemudian nanti akan ada satu post jam 10 malam malam ni. Akan ada satu poster hashtag tanya coach. Boleh post soalan dekat situ dan insyaAllah saya akan jawab soalan-soalan korang besok malam jam 9 pada waktu macam ni dekat Facebook page Syed AK. Saya ada tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. So kepada yang nak join boleh klik kat pin komen lah, boleh klik kat pin komen. Alright, itu satu. Yang kedua, nanti juga setiap kali saya buat live, saya akan letakkan link Facebook live saya dekat dalam Telegram channel. Kadang-kadang saya akan buat something yang berkenaan dengan macam cara kurus dan sebagainya. Mungkin kita akan dapat serba sedikit info pasal benda tu. Dan saya tak nak mereka yang committed nak turunkan berat badan terlepas dengan apa yang saya sampaikan. Cuma hari ni je saya tak ada idea nak cakap apa. So saya berborak-borak je lah. Macam Puan Nurmila Ahmad daripada mana boleh tak komen sikit? Puan Samsulewati saya tahu daripada Tapah kot. Lumut sorry. Puan Niaga daripada Miri. Dan kita macam berborak-borak pula hari ni kan. Macam berborak-borak santai. Acah-acah santai. Kita kena pasang lagu Wing sikit barulah dia jadi santai. Air minum bismillah. Okay, so jangan lupa besok suai kenal lah. Kita buat bersuai kenal lah baru lah syok sikit. Tiba-tiba tak kenal, tiba-tiba pula dengar Mamat ni siapa, tiba-tiba pula berjambang, bergoti bagai buat live acah-acah macam Stone Cold Steve Austin. Stone Cold putih. Aku pula tak putih sangat. Macam mana nak jadi Stone Cold? Okay, maksud dia macam ni. Dalam kita cuba nak turunkan berat badan, kita kena ada community. Setuju tak? Kita kena ada community. Boleh tak komen? Setuju tak? Dah habis. Itulah pasal dah habis. Kena tambah air lain. Kita kena ada community. Okay? Maksud community tu, kita kena tahu yang kita ni kena ada orang yang sama direction dengan kita juga. Bila kita nak kurus, tetapi kita punya kawan-kawan semua nak gemuk ataupun tak nak kurus pun, kita pun akan terlanjur ikut sama macam diorang. Puan Nurmila Ahmad daripada Johor. Boleh geng Acik Ros. Boleh geng siapa lagi? Apa Orang Johor kat sini? Puan Lin Mua. Kak Lin Mua pun orang Johor juga.
Setuju kan? So that's why saya nak kalau boleh, bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita berada dalam satu community. Nama community itu adalah nak kurus sihat cepat. So boleh klik dekat pin komen tu, boleh join Telegram channel kita secara percuma. Jangan risau, kita tak minta bayar tol pun. Tak ada yuran pendaftaran, tak ada yuran bulanan, mingguan, tahunan, tak ada. Masuk je dekat situ dan boleh dapatkan semua info macam mana cara kita boleh turunkan berat badan tanpa produk secara percuma. Dan supaya kita tidak lagi terlepas dengan benda-benda yang akan membuatkan kita faham cara kurus tanpa produk, dan kita tidak akan lagi tersangkut dengan cara kurus dengan menggunakan produk, ataupun cara kurus yang menyebabkan kita jadi macam lagi susah nak turunkan berat badan. Nak tahu tak satu benda? Satu kecelakaan yang berlaku dekat Malaysia sekarang ni dalam fitness industry. Nak tahu tak satu benda? Dan ini yang saya nak jadi sebagai seseorang yang nak membantu mereka yang tak nak tersangkut dalam sistem ni. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Terima kasih Cik Ros komen nak tahu. Ramai orang yang sebenarnya katanya nak bantu orang kurus, katanya nak share cara kurus, tetapi dia letak produk dekat depan dulu. Dia buat exercise, dia letak produk kat depan, katanya produk ni boleh bagikan dia six pack, boleh bagi dia kurus. Dan orang semua macam terliur tengok sebabkan Mamat ni ada six pack, Minah ni badan ni fit, oh dia pakai produk apa dan kita beli produk tu. Dan kebanyakan produk tu kadang-kadang silap hari bulan dia akan menyebabkan kita punya bacaan tekanan darah kita meningkat dan menjadikan kita jatuh sakit. Yang ini yang saya tak nak share, tak nak you semua jadi. Ramai orang di kalangan student saya dulu juga. Nak tahu tak satu cerita? Saya nak cerita lagi benda ni. Boleh tak kebenaran tahu? Tahun lepas, masa awal-awal penubuhan Batik Fitness, okay, kita, of course, kita tak ada siapa pun kenal saya. Saya tak ada testimoni langsung. Saya ada pun testimoni daripada kawan-kawan saya ataupun jiran-jiran saya yang saya pernah bantu diorang kurus dekat gym. Masa tu, kawan-kawan gym saya yang saya bantu dia, saya ajar macam mana dia boleh kurus, pemakanan yang betul, senaman yang betul, zas dia kurus. Okay? Itu saya buat dulu. Saya buat secara percuma. Free of charge. Sebulan straight saya bantu direct orang kurus tanpa minta bayaran langsung. Tapi satu benda yang berlaku bila kita buat macam tu, orang tak committed. Dan ada salah seorang ni, dia guna produk kurus dan dia ambil dengan saya. So bila dengan saya ni free, dia beli produk kurus ni pula berbayar. Of course lah, komitmen dia lebih kepada ikut cara yang berbayar ni. Sebab dah committed mah, kan, nak dah bayar dah pada produk kurus ni. So dia ikut produk tu, dia follow, dia ikut je. Makan waktu pagi, makan apa, petang makan apa, malam makan, mesti ada produk tu. Apa yang berlaku kepada dia, lepas 10 bulan dia ikut, dia dapat penyakit tekanan darah tinggi. Dan masa tu usia dia dalam mid-30s, dalam pertengahan umur dia, pertengahan 30-an. Muda lagi dah dapat masalah tekanan darah tinggi. So sedih gila. Lepas tu dia datang jumpa saya balik, coach boleh tak guide saya untuk kurus? Saya apa lagi, sebelum saya terima dia jadi student saya basuh dia dulu. Puan, saya hari tu bantu puan secara percuma puan, tapi puan tak ikut. Puan rela untuk guna produk kurus ni sampailah puan dapat masalah tekanan darah. Dan dia menyesal gila lah. Tapi yang paling best sekali, lepas dia dah ambil ikut cara kita pun dia tak ikut sama juga. So saya tak tahulah, kadang-kadang ada orang macam tu. Hai Puan Izara Sofiah, apa khabar? So itu antaranya yang saya nak beritahu. Komitmen tu penting. That's why alhamdulillah, long story short, daripada tahun lepas sampai ke tahun ni kita dah bantu seramai 1714 orang, termasuk dengan wanita yang umur dia pertengahan 30-an tu, yang dulunya diikut produk kurus, kita guide secara percuma. Tak nak ikut juga, dia pun salah seorang daripada 1700 lebih tu lah. So that's why that's why saya kalau boleh, saya tak nak masa saya terbuang untuk guide orang yang tak committed. Sebab ramai lagi orang yang committed dekat Malaysia ni yang nak kurus. Setuju tak? Macam dekat sini, macam Kak Lin komen, Puan Aminah komen,
siapa, Puan Samsudiawati komen, siapa lagi yang komen committed nak kurus kan. Saya lebih suka guide mereka lagi daripada guide orang yang acah-acah committed. Yang committed di mulut tapi di hati bukan committed, commuter kot, commuter. Kan, setuju, betul kan? So that's why kita create community nak kurus sihat cepat ni, bertujuan kita akan bagi konten-konten dalam tu. Saya tak buatlah poster ke segala bagai macam infografik cara kurus dekat Telegram channel, tak. Saya lebih suka bagi tahu apakah yang kita akan buat dekat dalam Facebook page IK ni. So nak join. Saya akan bagi tahu juga kadang-kadang beforehand, mungkin dalam beberapa setengah jam ataupun 15 minit sebelum live saya berlangsung. Saya akan bagi tahu apakah tajuk live yang saya nak buat. Saya akan bagi tahu kat situ. Kemudian pada waktu saya live, saya akan share link Facebook live ni kat dalam Telegram channel. So kepada sesiapa yang mungkin rasa apa yang kita buat tu akan memberi manfaat kepada diri kita, join Telegram channel tu. Sebab insyaAllah kita akan keep on selalu juga share tentang cara kurus. Kita pun akan bagi tahu juga apakah event-event kita dan sebagainya. Tentang next, mungkin kalau kita ada buat mega live lagi, kita akan buat mega live lagi dan sebagainya. Itu yang kita nak buat dalam tempoh masa akan datang ni. Alright, so terima kasih sebabkan sudi berkenalan dengan saya. Okay, terima kasih Puan Hasiah, Puan Kak Yong, Puan Izara Sofia, Kak Lin, Puan Enengel, Puan Aminah, siapa lagi, Puan Samsudiawati, Acik Ros, Puan Mizara Taylor, Puan Munah Mun, siapa lagi kat sini? Puan Nurmila Ahmad, ada lagi tak Puan Nurmila Ahmad, Puan Aminah, Puan Hajar dan Insyirah pun orang Johor juga. Okey, terima kasih kepada semua yang join Facebook live ni. Saya sebenarnya honestly tak ada cerita nak cakap apalah, sebabkan biasanya lelaki dia punya kuota ayat dia, bukan dia ada kuota bini aja, dia pun ada kuota juga ayat. Dia tak boleh cakap banyak. Nanti kan lepas dah habis waktu dia tak boleh bercakap, dia macam diam 1000 bahasa. Sebab pagi tadi dah cakap masa live. Pagi tadi dah live cakap pop. Tadi pun sama masa Zero to Sleepy juga cakap juga pop. Sekarang pun nak cakap juga pop lagi. Habis, saya rasa lepas ni saya terpaksa diam 1000 bahasa. Alright, so terima kasih banyak-banyak. So join Telegram channel nak kurus sihat cepat tu. Okay. Kan, terima kasih coach, sebabkan tanpa coach saya tak dapat saiz badan sekarang. Terima kasih. Tahniah Puan Samsudiawati. Tanpa komitmen daripada Puan Samsudiawati, tak ada benda yang akan jadi pada Puan Samsudiawati. So tahniah kepada Puan Samsudiawati juga sebab ikut betul-betul apa yang telah pun diajar, apa yang telah pun diterangkan dan dikongsikan. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.